Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhusni bin Abdul Halim A163546 bersama tiga lagi sahabat saya yang lain, iaitu Aminuddin bin Nur Azman, Muhammad Hussein bin Misran dan Wan Muhammad Hakam Adli bin Wan Muhammad Amin akan membentangkan video berkenaan kertas kerja yang bertajuk Perancangan Jahat Yahudi terhadap Islam. Baiklah, seperti mana yang diketahui umum, Yahudi merujuk kepada agama Samawi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum ianya diselewengkan. Terdapat banyak bukti daripada Al-Quran dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan niat jahat dan tujuan jahat Yahudi. Antara bukti yang menunjukkan bahawa Yahudi menyimpan niat jahat terhadap Islam adalah yang pertama adalah kekejaman Zionis terhadap rakyat di Palestin. Yang kedua adalah mempengaruhi minda umat Islam dengan hiburan semata-mata seperti budaya hedonisme. Dan yang ketiga adalah menjayakan protokol Zionis dengan tujuan untuk menguasai dunia secara keseluruhannya. Namun, poin saya adalah berkenaan mempengaruhi minda umat Islam dengan hiburan. Sebagai contoh, budaya hedonisme, iaitu budaya yang menjadikan hiburan itu sebagai matlamat asas ataupun matlamat utama dalam kehidupan, iaitu berhibur secara berlebih-lebihan, iaitu dengan mengabaikan tuntutan agama Islam. Antara ciri budaya hedonisme ini adalah melibatkan percampuran antara lelaki dengan perempuan, pergaulan bebas dan pengambilan bahan terlarang seperti dadah dan juga alkohol. Jadi budaya hedonisme ini patut dijauhi dan dijauhi oleh remaja. Perancangan jahat Yahudi terhadap umat Islam yang seterusnya adalah mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menjajakan protokol Zionis, di mana protokol ini mereka akan lebih berkuasa untuk menguasai dunia ini. Sebagai contoh, mereka telah memasuki sistem perbankan yang ada di dunia ini, dan khususnya di Malaysia kita juga ada menerimanya. Jika kita lihat di Malaysia, ramai di antara kita yang gemar untuk memiliki kad kredit. Dan kad kredit ini apabila kita ingin membayarnya, adanya unsur-unsur riba. Dan unsur-unsur riba ini adalah perkara yang diamalkan oleh Yahudi, dan unsur ini juga yang kaum Yahudi ingin kita amalkannya. Di dalam Islam, unsur riba adalah perkara yang diharamkan, seperti yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah yang maksudnya di mana Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Maka jelas di sini bahawa perkara ataupun unsur-unsur yang berkaitan dengan riba adalah perkara yang ditentang, yang diharamkan oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah menerangkan bahagian dia tadi. Maka tibalah giliran saya. Saya A166621 Wan Muhammad Hakam Adli bin Wan Muhammad Amin. Poin saya adalah dendam Yahudi terhadap orang Islam. Jadi macam mana kita tahu dia ni berdendam dengan orang Islam? Yahudi ni dia menubuhkan satu kumpulan yang dinamakan Freemason. Freemason ni pula ditubuhkan sememangnya untuk melawan agama Nabi Isa, iaitu agama Islam lah. Jadinya Freemason ni memanglah tujuan dia untuk menghalang agama Islam dan menyekat penyebaran agama Islam. Macam mana diorang buat? Diorang menggunakan anak-anak diorang untuk mendekati majoriti pemimpin dunia untuk mengawal penyebaran Islam pada masa itu. Bukti-bukti tentang Freemason ni ada tertulis dalam kitab Tabdid Az-Zalam karya Profesor Iwad Al-Khuri. Okay, macam tu. Seterusnya, kalau kita nak tengok orang Yahudi ni dia berdendam, dia nak merosakkan agama Islam. Pada zaman sekarang kita boleh tengok dia serang melalui minda. Kalau macam dulu dia serang melalui fizikal kan, sekarang dia serang melalui minda. Macam mana?
Contoh yang paling terbaru sekarang adalah dia serang melalui gender, yang mana perempuan nak dapatkan hak sama rata dengan lelaki. Itu adalah semua ideologi daripada Yahudi. Kalau kita boleh tengok di Malaysia sekarang, ada satu kumpulan yang dinamakan sister, macam tu lah lebih kurang. Dia memperjuangkan hak wanita, yang dikatakan Islam ni menindas wanita. Sedangkan sudah banyak peristiwa dalam Islam sendiri yang menunjukkan bahawa Islam ni sangat menyanjung wanita. Jadi begitulah Yahudi ni, dia berdendam dengan Islam. Dia serang tak cukup daripada segi fizikal, dia serang pula daripada aspek mental. Jadi sekian itu sahaja untuk poin saya. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin bin Nur Azman, A163311. InsyaAllah saya akan menyimpulkan, saya akan memberi sedikit kesimpulan daripada kajian kumpulan kami, iaitu bertajuk perancangan Yahudi terhadap Islam. Setelah mana kami huraikan beberapa poin-poin penting, beberapa isu-isu yang dibangkitkan di antara perancangan jahat Yahudi ini, dapatlah kita simpulkan kepada 5 poin yang utama. Yang pertama, Zionism ataupun Yahudi itu sendiri adalah gerakan yang paling berbahaya di dalam sejarah ketamadunan manusia. Tidak ada sebuah gerakan seumpama gerakan Zionis yang mempunyai sejarah yang panjang serta perancangan yang begitu teliti, diikuti dengan matlamat yang begitu jauh. Bahkan sejarah Yahudi ini sejak daripada zaman umat-umat yang terdahulu sudah terkenal dengan kelicikan mereka. Kemudian poin yang kedua sebagai kesimpulan, Yahudi dan Zionis adalah entiti yang sama. Zionis dan Yahudi adalah entiti yang sama. Sebarang pemisahan untuk menunjukkan bahawa Yahudi tidak semestinya berbahaya adalah langkah yang salah. Bahkan sejarah menunjukkan bahawa tokoh-tokoh ternama daripada Eropah dan Amerika Syarikat telah pun memberi ancaman Yahudi telah memberikan amaran tentang ancaman Yahudi kepada umat manusia. Kemudian poin yang ketiga, permusuhan Yahudi tidaklah terhad hanya kepada orang-orang Islam sahaja. Bahkan benda ini ataupun perkara ini diperakui oleh seorang tokoh daripada barat yang bernama Henry Ford. Beliau telah pun memberikan amaran bahawasanya permusuhan Yahudi ini tidak hanya terikat permusuhan mereka dengan orang Islam sahaja, bahkan dengan seluruh umat manusia. Jadi perancangan Yahudi, perancangan jahat mereka ini bukan sahaja untuk menguasai Palestina, bahkan Palestin itu hanyalah langkah awal, tetapi matlamat utama mereka adalah untuk menguasai dunia keseluruhannya. Kemudian poin yang keempat, umat Islam tidak akan mampu mendepani ancaman Yahudi ini selagi mana mereka tidak menyedari keburukan ataupun bahayanya ancaman Yahudi Zionis itu sendiri. Bermaksud dekat sini kita sebagai orang Islam, khususnya pelajar pengajian Islam, umumnya umat Islam keseluruhan dunia haruslah menyedari tentang bahayanya ancaman Yahudi Zionis ini. Kita tidak boleh lagi leka, kita tidak boleh lagi mengambil tidak endah, bahkan kita tidak peduli dengan ancaman ini. Seharusnya kita perlu mengisikan diri kita dengan ilmu kefahaman tentang apa itu ancaman ataupun rancangan jahat Yahudi Zionis. Dan poin yang terakhir, insya-Allah saya akan simpulkan sebagai kesimpulan. Poin yang terakhir,
terakhir, umat Islam juga haruslah berwaspada dengan tipu helah dan agenda Yahudi dalam sistem hiburan yang melampau. Bahkan sistem hiburan, bahkan ada kajian yang disebut sebagai hedonisme, iaitu hiburan yang melampau, laga, sehingga melalaikan, melekakan terutamanya kaum-kaum ataupun golongan muda daripada umat Islam hari ini. Bahkan kalau kita cerita pasal hiburan ini, ada hiburan yang dibenarkan selagi ia berpandukan syarak, ada bahkan banyaknya hiburan yang dilarang, iaitu hiburan yang laga, melampau sehingga melekakan umat Islam, dan dia terlari ataupun dia jauh menyimpang daripada landasan syarak. Jadi wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekali lagi saya ulang, tajuk kajian kami adalah perancangan jahat Yahudi terhadap Islam. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.